oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita harapkan mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah, dan mudah-mudahan juga kita termasuk dalam orang yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang masyhur, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang menyediakan diri dia untuk ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia jalan untuk ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang dilimpahkan Allah pada kita malam ni, mari kita manfaatkan dengan merujuk kepada kitab kita pada bab 1 atas tajuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. So kita nak sambunglah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aqra'u kitab Al-Mukashshafatul Qulub ta'alif Syekhul Fadil Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabi amin. Wa ba'du, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan hendaklah, yakni tiap-tiap orang yang memperhatikan apa yang diusahakan untuk besok, yakni hari kiamat. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Sesungguhnya malaikat, langit, bumi, siang dan malam, pada hari kiamat mereka sebagai saksi atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat. Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikannya. Bumi memberi kesaksian pada orang mukmin dan zahid seraya berkata, dia telah bersalat, berpuasa, berhaji dan berjihad di atasku. Maka legalah orang mukmin dan zahid itu. Ia memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah pergelakannya ketika dihisab. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Sebagaimana Abu Laits telah berkata, tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan dalam 7 perkara. Pertama, pada lisannya. Dia menghindarkannya daripada dusta, ghibah, menyebar fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap. Malah menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran dan muzakarah ilmu. Kedua, pada hatinya. Dia membuang rasa permusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Ketahuilah bahawa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Tidak ada ubat bagi penyakit-penyakit hati selain daripada ilmu dan amal. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan muzakarah kita malam ni atas tajuk kita sebut tadi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah kita lepas, sebelum kita bicara berkenaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kita bicara uslub ilmu tasawuf, di mana saya dah sebut kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, poin penting dalam ilmu tasawuf ini adalah hati. Poin penting dalam ilmu fiqh adalah hati. Poin penting dalam ilmu tauhid adalah hati. Penjelasan itu sebenarnya penjelasan yang mu'tabar, bukan penjelasan biasa saya kirakan. Kerana ulama-ulama mu'tabar menjelaskan hal tu dengan kaedah yang kita jelaskan sama. Kita kutip daripada penjelasan ulama-ulama mu'tabar.
Malam ni atas nama uslub tu juga sambung sebelum kita bicara kitab kita ni lagi. Matlamat. Apa matlamat ilmu tauhid? Kalau sudah tempatnya ialah hati, apa matlamat ilmu tauhid? Apa matlamat ilmu fiqh? Apa matlamat ilmu tasawuf? Ini sebagai uslub saya katakan kepada tuan-tuan. Di samping kita mengutip mutiara ilmu, kita tahu uslub dia. Itu kaedah. Baik. Matlamat ilmu tauhid ialah supaya ada tambatan hati, supaya ada tambatan hati di antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai khalik. Itu matlamat dia. Supaya ada tambatan hati. Istilah tambatan hati itu bahasa kita Melayu. Bahasa Arab dia sebut tasdik. Tasdik ni apa dia? Simpulan hati atau tambatan hati. Tapi penjelasan dalam konsep ilmu tasawuf ini kita gabungkan. Kita sebut kata tambatan hati di antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai khalik. Nak habaq bahasa mudahnya, duk-duk kita ni kena ada terikat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kalau duk-duk kita tak ada tambatan hati, tak ada terikat hati dengan Tuhan, dengan Allah, baik mampuih buang. Bahasa tu bunyi kasar, kan? Tapi realiti dia itulah dia. Pasal kalau bangkit di akhirat besok ni depan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak ada tambatan hati ni, dia akan menghadapi sengsara selama-lamanya. Sebab apa? Sebab tak ada tambatan hati, tak beriman nama dia. Bila tak beriman ni, lawan kepada iman adalah kafir. Orang beriman masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Kafir ni dia akan berlaku kepada siapa saja. Tak kira hang tok lebay ke, hang tok guru ke, hang tok haji ke, hang ustaz ke, hang siapa ke, dia boleh berlaku apabila berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan jadi kafir. Saya bukan nak urai bab tu. Bab tu kita urai dalam kitab kita lagi satu. Minggu pertama. Dia akan sampai part-part dia. Saya cuma nak bagi matlamat ilmu tauhid. Pasal kita semua dah faham pada usul yang kita sebut pada kuliah kita lepas. Tempat dia satu, iaitu hati. Means benda yang kita nak berbincang, benda yang kita nak mengaji, benda yang kita nak kutip ni nak bubuh di satu tempat ya, bukan banyak tempat pun. Kalau ada 10 tempat mampu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan satu tempat dalam diri orang-orang, dalam diri manusia, fi qalbin jawfih, dalam diri manusia tu hanya satu tempat, dan tempat tu nama dia hati. Dan hati itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluha saluha kullu wa idza fasada fasadu kullu. Kalau elok dia, eloklah semuanya, eloklah segalanya, zahir dan batin. Tapi kalau buruk dia, maka buruklah segalanya, zahir dan batin, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai bab tauhid, matlamat ilmu tauhid, simple kita sebut. Tuan-tuan jangan fikir banyak-banyak kat sini semua. Dia ada part bila kita layak untuk semua, tak apalah kita semua. Tapi kalau kita tak sampai kepada kelayakan untuk semua, kita jangan duduk semua. Baik. Yang kedua, tempat dia juga hati. Ilmu fiqah, ilmu dia nama fiqah. Pembicaraan dia nama syariat. Matlamat dia apa? Matlamat dia supaya berlakulah amalan, berlakulah pengabdian diri berbetulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Matlamat dia supaya bila kita duduk, kita connect, kita tahu hubungan kita dengan Allah, artinya ada perintah Allah. Bila kita melakukan perintah Allah, perintah yang dilakukan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita sebut niat. Niat tempatnya di hati. Jadi nak bagi kita punya niat itu betul, lillahi rabbil alamin. Tidak ada banyak kerana, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang lain semua buang ke tepi. Sebab apa? Sebab tiap-tiap yang dikeranakan lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan ibadah. Maka dia bukan nama ibadah. Pada sisi Allah dia bukan ibadah kepada Allah.
tapi dia ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang niat dia hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala, hanya lillahi rabbil alamin, maka tempat dia di hati. Lihat saya sebut tuan-tuan. Baik, yang ketiganya matlamat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf membicarakan soal adab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang paling besar sekali adalah dalam konteks ilmu tasawuf adalah tidak bercanggah pemikiran kita kemudian perasaan kita. Pemikiran kemudian dia menjadi jiwa, dia menjadi perasaan. Perasaan itu tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Matlamat dia supaya perasaan itu tak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni umum. Tapi ada ulama yang menghalusi. Antara yang menghalusinya ialah Imam Ghazali rahimahullah taala. Dia mengatakan matlamat ilmu tasawuf itu adalah supaya kita tahu, kita kenal, kita reti, kita nampak tang mana kekurangan diri kita, tang mana tak kena diri kita, tang mana tak betul diri kita dalam soal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kirakan yang disebut oleh Imam Ghazali dan ulama-ulama ni lebih konsisten, kan? Sebab matlamat ilmu tasawuf ni kalau kita bincang panjang-panjang lebar pun semua dia menjurus kepada hang tak kena tang ni, hang kena apa betul tang ni, hang salah tang ni, hang tak betul tang ni, hang tak silap tang ni. Ini matlamat ilmu tasawuf. Jadi kebetulan itu ataupun betul tak betul itu disandarkan kepada perasaan, disandarkan kepada rasa. Sebab apa? Sebab kadang zahirnya betul tapi perasaannya tak betul. Kerana dia tak ada rasa apa, dia tidak cuba perbetul. Berlambak tuan-tuan. Zahir dia betul pasal dia pembuat haji. Zahir dia betul dia semayang semua. Tapi pegangan batinnya tak betul. Hati dia tak betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak ada rasa apa. Kerana dia tak ada rasa apa tu, dia ada rasa dia betul di situ. Ini masalah permasalahan yang kita duk gali dalam ilmu tasawuf. Baik, dari segi uslubnya saya kirakan tuan-tuan sudah jelas walaupun saya bagi begitu ringkas. Di atas kepala, di pucuk dia rukun agama, iman, Islam, ihsan. Iman ilmunya akidah, iman membicarakan akidah, Islam membicarakan syariat, ihsan ataupun ihsan membicarakan adab dan akhlak. Akidah ilmunya tauhid ataupun usuluddin. Syariah ilmunya fiqh ataupun disebut juga syariah. Adab ilmunya tasawuf atau disebut juga akhlak. Dia punya turun dia sampai bawah sekali dia jadi kuncup balik. Dia akan jadi satu balik. Atas satu kepada tiga kaki, bawah tiga kaki kepada satu kaki. Tuan faham saya sebut tuan-tuan? Kita tak ada whiteboard, kita boleh draft, tapi saya rasa benda ni simple je. Okey, sampai di bawah sekali jadi satu kaki. Apa dia? Ubudiyah dia panggil. Bila dia patah, dia turun di bawah, dia jadi satu kaki, mai satu kaki daripada tiga turun tadi itu turun. Banyak sebenarnya kalau nak sebut. Tapi dia turun jadi satu kaki yang hujung yang bawah sekali itu, hak tu dia panggil ubudiyah. Ubudiyah ni ada kalanya dibincang dalam ilmu tauhid. Dia panggil tauhid ubudiyah. Umumnya dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Dia panggil ubudiyah sahaja. Apakah itu ubudiyah? Ubudiyah adalah perasaan kehambaan. Ubudiyah adalah perasaan kehambaan. Dalam arti kata yang lain, duk kita ni kita berasa yang diri kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Duk kita ni kita ada perasaan yang kita ni hamba Allah. Jangan duk kita ni sampai tak ada rasa apa. Kaduk keras kepala setiap pagi petang siang malam keras kepala. Kan? Bukan dengan manusia tapi dengan Allah. Keras kepala dengan manusia tak ada hal. Biasalah, normal lah manusia kan. Tapi yang keras kepala dengan Allah Subhanahu wa taala, istilah kita keras kepala lah. Istilah Melayu kita. Hakikatnya sombong, angkuh dan sebagainya. Itu semua sebagai gambaran tidak ada ubudiyah. Jadi ubudiyah itu hak itulah matlamat kita, matlamat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dicari dan untuk dicapai. Bila kita capai ubudiyah,
maka disitulah makam kita bermula. Ubudiyah. Ubudiyah artinya kehambaan atau perasaan kehambaan, disitulah makam kita bermula. Nak sampai kepada ahlillah atau tidak, disitulah kita bermula. Dan saya tak mau nak cakap panjang lagi tentang tu. Saya habaq di situ kita bermula. Bila kita mula di situ, berarti kita mula perjalanan. Ada dua perjalanan. Satu perjalanan yang kita duduk jalan lah ni. Memang kita duduk jalan lah ni, duduk naik semakin meningkat ni. Meningkat ke tak tahulah, tapi kita duduk jalan lah. Dan lagi satu perjalanan disebut perjalanan kerohanian. Pada setengah ulama mengistilahkan perjalanan kerohanian itu dengan mi'raj. Istilah, bukan kita mi'raj sungguh dak, mi'raj tu Nabi ya. Tapi istilah yang digunakan pakai adalah mi'raj. Yakni kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada satu makam kepada satu makam. Daripada satu hal kepada satu hal yang lebih tinggi. Sehingga disebut oleh Al-Quran yang paling tinggi sekali adalah muqarrabin. Yang paling tinggi sekali adalah muqarrabin. Dan selepas muqarrabin itu adalah maqamal mahmudah, terhenti dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Clear dari segi uslubnya. Okey ya, boleh faham tuan? Baik, kita tengok kitab. Baru kita bincang apa yang kita nak bincang. Dalam muzakarah lepas kita sebut dah setengah hukama mengatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan jasad. Bila sebut kata keselamatan jasad ni, secara tak langsung dia hubung kait dengan kesihatan. Secara tak langsung dia berhubung kait dengan kesihatan. Sebab itulah ilmu kesihatan, sains kesihatan, dia sebut apa? Healthier science. Dia mai daripada Islam. Dia mai daripada Al-Quran dan dia mai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia ni yang cerdik lebih ni dia implementasikan benda tu. Dia wujudkan, dia huraikan, dia syarahkan sehingga perkara tu berkembang. Maka tengok-tengok yang mendominasikan sains kesihatan itu orang-orang barat, bukan orang-orang Islam. Kalaupun ada orang-orang Islam, ditutup rapat kan, seolah-olah tak mai daripada Islam. Kita kata buktinya macam kita sebut ni lah. Kita sebut ni sebagai bukti. Nabi SAW ajak kita dulu kala lagi. Bahkan Nabi-Nabi sebelumnya apa mengajak? Bukankah puasa itu dilakukan oleh umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, kami fardukan kepada kamu berpuasa seperti mana kami fardukan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. Mana umat sebelum daripada umat Muhammad pun berpuasa. Apa hikmah puasa? Hikmah puasa antara lainnya, selain daripada bersifat taqarrub diri kepada Allah SWT, dia adalah bertujuan untuk menyihatkan tubuh badan kita. Puasa selain daripada taqarrub dengan Allah SWT, tujuannya antara lain ataupun hikmahnya adalah supaya kita sihat, supaya manusia ni sihat. Tak boleh duk buat perut menjantung sampah. Dalam keadaan tak puasa, perut menjantung sampah ya kita ni kan, tertutuh bagai-bagai. Apa yang boleh makan kita makan, tak kira apa. Mi goreng, lepas mi goreng lagi pasembur. Balik di rumah pula depa buat laksa pula tu kan, bagi kudan kita. Akhirnya jadi macam-macam penyakit kepada kita. Dalam konteks kerohanian, penyakit ni menyebabkan kita susah untuk beribadah kepada Allah SWT, kecuali Allah memang uji kita untuk sakit. Sebab itu dalam hal ni kadang-kadang kan, dalam hal-hal yang saya sebut kata saat ni, kadang-kadang penyakit tu sebab kelalaian kita, bukan ujian Allah. Umumnya kita sebut penyakit tu Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji orang beriman dengan sakit dan sebagainya. Tak apalah, Allah Ta'ala uji, tak apa, it's correct. Kita pun tak pertikaikan. Tapi kalaulah penyakit itu kerana kelalaian kita, buat macam mana takdir Allah? Tidakkah di sana kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah di sana kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tak patut bagi penyakit dekat kita? Misalnya, padahal dia berpunca daripada kelalaian kita. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Dan kita nak mengelak perkara ni. Karena itulah ulama ajak kita, bercerita kepada kita, menyebut kepada kita, menghuraikan kepada kita balik tentang hal ni.
Keselamatan tubuh badan kita berpunca daripada sedikit makan, bukan tak makan. Kan? Sedikit makan. Perkataan sedikit makan inilah yang dihuraikan oleh ulama-ulama. Antara yang menghuraikan, tuan-tuan tengok dalam Qanun Fit-Tib. Kalau kita Arabnya ada terjemahan Melayu. Ataupun dia panggil kitab perubatan, Syekh Daud Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala tulis kitab dia, nama kitab perubatan, Tibbul Ihsan nama dia, nama kitab ada dalam kitab saya. Ulama Nusantara kita bercakap, berhurai tentang ilmu kesihatan, ilmu perubatan. Kan? Mereka memulakan dengan ubat yang paling baik sekali adalah puasa. Mereka berhujah ubat yang paling baik sekali adalah puasa. Hal-hal ini telah dikutip pula oleh orang kata apa, cerdik pandai di barat. Mereka pun setuju puasa ni ubat yang baik. Realiti dia, puasa satu hal, tapi yang terbaik sekali adalah jaga makan. Bukan tutuh ikut dan ya. Maksud dia lagu tu. Boleh faham tak? Baik, balik kepada hal kita, keselamatan jasad terletak pada sedikit makan. Mari kita jaga makan. Tak usah makan banyak-banyak, makan sikit cukup. Saat ni kita nak makan lapak, makan sikit cukup. Yang menjadi masalah terak sampai tak mau-mau, banyak mudarat dia. Betul lah sedap, maklum lah kan. Gulai kambing campur ayah pisang, habis ting aku. Selalu orang kata apa, sepinggan nasi kan, tapi dengan gulai kambing ayah pisang ni hantam sampai 3 pinggan. Oh, perut mengoh tak ada arah dah. Lepas tu nak bangkit semayang apa lagi? Dah nak semayang. Kalau semayang pun jadi kelang kabut, tak ketahuan punca. Tu, hak tu kita tak mau. Dalam konteks kita duk bincang ilmu tasawuf ni, kita tak mau yang tu. Kita tak mau kita bermalas dengan Allah. Sebab itu kita sebut dalam hal-hal yang mudah faham, kita kena cari supaya Allah Ta'ala kasih kat kita. Kita kena create supaya Allah kasih kat kita, supaya Allah suka kat kita, supaya Allah sayang kat kita. Dia macam tu. Ini piduk buat benda Allah Ta'ala tak suka kat kita. Allah Ta'ala jadi meluat kita, jadi benci kat kita. Malas sebagai satu contoh. Malas ni Allah Ta'ala benci. Especially malas dalam konteks nak melakukan ibadah. Jadi kita duk cakap nak naik, nak bagi makam kita naik sehingga sampai ke hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama apa? Atas nama orang tawabin ke? Atas nama muhafizin ke? Atas nama muqarrabin ke? Kita katakan kita nak makam kita ni naik, tapi perangai kita malas nak naik mai ke mana? Tu bahasa dia tu. Kerana malas itu termasuk buruk adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi mana buruk adab itu ada pada kita, maka selagi itulah kita tak naik, makam kita tak naik pada sisi Allah SWT. 2 tahap tu, saya dah sebut dah kepada tuan-tuan. Maksud naik ini kita boleh ibaratkan macam duduk di bawah, kemudian duduk di atas, kemudian naik atas lagi. Satu orang yang duduk di bawah dia akan nampak sama ya semua, tapi bila dia duduk di atas dia akan nampak siapa dia lena. Betul kan? Tak percaya, naik atas mimbar tu dia akan nampak siapa dia lena, siapa dia meliu. Sebelum lena dia meliu dulu. Dia akan nampak. Maknanya kita, makam kita yang kita maksudkan tadi, kalau kita naik di atas kita akan nampak, oh tak kena tali aku. Naik atas lagi aku nampak, oh lagi tali tak kena aku. Dia akan nampak. Maka bila kita nampak tu, barulah kita boleh mengadakan pembaikan. Bila kita tak pernah nampak, kita nak ada pembaikan apa? Boleh faham saya sebut tuan? Bila tak ada pembaikan, lagu mana kita nak meningkat? Boleh faham? Jadi disitulah asas yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini. Mari kita jaga makan. Makan tak jaga ni menyebabkan kita penyakit. Sepasal yang saya sebut dah, asas saya sebut dah kat tuan-tuan tak saat ni. Bila penyakit mai kita duk salah Allah Ta'ala, padahal kita yang lalai. Satu. Nombor 2, supaya kita tidak bermalas dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La pun kalau kira di antara tidur dengan buat ibadah, tidur lebih banyak lagi. La ni pun kira lah bak tidur tu kan. Mana boleh tidur mesti kena 8 jam. Tu kan. Buat kerja 8 jam, tidur mesti kena 8 jam. Ibadah berapa jam? Kira-kira 20 minit tu pun dia kira piang. Kemai lagi tapi nak masuk syurga. Tanya anak syurga, nak? Bidadari nak? Oh nak. Mau nak? Kan? Saya pun bukan kata Allah Ta'ala tak terima. Hal terima-terima tu hak Allah SWT. Tapi saya katakan jangan kita buruk adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita buruk adab, maka selagi itulah kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah kalau tuan-tuan bertanya, lagu mana contoh orang diangkat oleh Allah SWT? Saya akan bagi contoh khusyuk dalam sembahyang.
Khusyuk dalam sembahyang adalah contoh orang yang Allah Ta'ala angkat. Sebelum dia sampai kepada khusyuk itu, dia ada kaedah-kaedah dia. Tapi sebagai penjelasan, khusyuk dalam sembahyang itu adalah bentuk orang yang Allah Ta'ala angkat masuk kepada hakikat. Khusyuk ni hakikat lah. Kan kita duduk dengar syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Saya tak tahu tuan-tuan faham ke tak faham benda-benda begitu. Tapi ulama sebut ni ada hujah dia, ada asas dia. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar ni, abang ambil baik-baik, saya nak kutip, saya nak bagi 4 perkara ni. Syariat umpama bahtera. Kalau kita bercakap tentang lautan, syariat ni diumpamakan, diibaratkan seumpama bahtera. Kalau tak ada bahtera, tak ada sampan, tak ada bot, tak ada perahu, kita tak boleh duk main kerja layang Pasal makam kita bukan makam jalan tayang, cari mampu layang. Maka kita perlu kepada bahtera. Kita sebut bahtera lah besar sikit kan. Boleh sebut sampan, boleh sebut perahu, boleh sebut apa pun, boleh sebut feri, boleh sebut bot, dah ada negara lah. Tapi istilah mudah, dominan yang digunakan oleh ulama secara klasiknya bahtera. Ini isu kita ni, kita berbincang tentang laut. Baik. Kemudian yang kedua, istilah keduanya tarikat. Tarikat ni jalan. Kalau sudah bahtera, jalannya laut. Kalau kata bahtera, awak naik ke atas darat, mampu buat kerja apa? Bahtera jalannya laut. Jadi jalan dia panggil. Laut kah, ayak kah, kita katakan laut lah senang. Itu jalan kepada bahtera. Ibaratnya. Dia kena ada jalan. Kalau tak ada jalan, dia tak boleh. Saya sebut dalam kupasan yang pendek. Tuan-tuan jangan tanya jalan lagu mana pula, nak kena ambil tang mana, jangan tanya lagi. Sampai bab dan nanti tuan-tuan tanya. Okey, saya katakan jalan dulu. Yang ketiganya, istilah ulama sebut yang ketiganya hakikat. Hakikatnya ialah keinginan dan apa yang dicari. Hakikat itu adalah keinginan dan apa yang dicari. Dominan dengan bahtera dan laut ni orang kata mutiara. Hakikatnya keinginan orang yang naik kapal, duduk di atas laut, dalam konteks kita sedang berbincang ni, dia nak cari mutiara. Dia duk fikir mutiara ni macam ni, kalau dapat kat aku nak pergi jual tang ni, kalau dapat sebiji banyak ni harga dia, kalau dapat setung banyak ni harga dia, dia duk kaklik je lah. Itu hakikat. Yang dia duk cari itu, dia duk cari. Baik. Ma'rifat itu apabila mereka berjaya melihat mutiara itu di tangan. Boleh faham tak? Boleh ya? Okey, dah sampai bahtera berjalan tengah laut, dah depan terjun selam, dia tengok, oh naik sungguh mutiara, besar-besar penumbuk punya mutiara. Dia dapat, dia tengok, oh cantik, hebat tengok mutiara ni. Itulah hakikat. Kod timbul pertanyaan. Hakikat, kita ma'rifat, sorry. Allah sekali tadi ma'rifat. Ma'rifat itu bila dia capai benda yang dia inginkan. Perkara yang dia inginkan tu dicapai, maka itu dipanggil ma'rifat. Okey, dalam kes kita, syariat alhamdulillah betul dah, kita katakan begitu. Dengan ilmunya, dengan tuntutannya betul dah. Tengok pula tarikat kita betul tak betul. Jalan kita duduk tu betul tak betul. Karena tarikat yang muafakat pada sisi ulama adalah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada tarikat lain. Tengok ada ahli sunnah wal jamaah sungguh kah? Kah campur Mu'tazilah sikit kah? Campur Jabariyah sikit kah? Campur Qadariyah sikit kah? Campur Hindu pula jelas-jelas tu sikit kah? Misalnya. Atau campur sekular kah? Semua tu tertolak. Dia nak ahli sunnah wal jamaah yang tak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Boleh faham tersebut? Itu tariknya. Tidak ada tarik lain. Sehingga umum menyebut tarik Nabi SAW. Cuma kaedah saja berbeza-beza. Ada kaedah itu turun melalui Abu Bakar, ada kaedah itu turun melalui Umar, ada kaedah itu turun melalui Uthman, ada kaedah itu turun melalui Ali, ada kaedah itu turun melalui Abu Dzar Ghifari, ada Abu Musa Asy'ari dan banyak sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, boleh faham? Baik. Bila dah tarikatnya dah betul apa semua, tak ada percanggahan apa, mulsalsal sampai kepada Nabi SAW, maka Allah akan bagi kepada kita. Nupat Allah. Pat Allah duk tang tu. Tang selepas daripada tarikat itu baru pat Allah berlaku. Allah bagi. Di antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi atas nama hakikat tu, tu saya sebut tadi, khusyuk dalam sembahyang. Bukan kita boleh mereka tak percaya balik mereka lah sekali. Tak usah sakit saya balik mayang isyak kita try mereka boleh khusyuk tak boleh khusyuk. Mereka pi aku nak. Potong jali awak cakap lu. Tak boleh buatnya.
Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia merupakan anugerah Allah SWT atas nama hakikat itu tadi. Maka hal itu termasuklah dalam hal-hal yang lain. Termasuklah. Sebab itu kalau kita mencari Allah, Allah akan menganugerah hakikat itu kepada kita. Sehingga akhirnya kita makrifat. Dan kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham apa saya sebut tuan? Kalau kita mencari kemanisan iman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerahkan kepada kita kemanisan iman. Sehingga akhirnya kita makrifat dengan iman. Begitulah seterusnya. Hari ini apa pun kita tak makrifat. Honestly to say, I'm honest. Apa pun kita tak makrifat. Nak makrifat apa, hakikat pun tak jumpa. Cuma gagah-gagah syariat mudah-mudahan betul, tarikat mudah-mudahan betul. Gagah tu lah kita kata. Tapi hakikat kita tak berjumpa. Kalau hakikat kita tidak berjumpa, bagaimana kita nak berjumpa dengan makrifat? Sebab itu saya tanya tuan-tuan, rasa ada kemanisan iman? Siapa yang rasa kemanisan iman angkat tangan? Yang saya, kalau tanya saya, aku tak tahu rasa aku benar. Padahal Nabi SAW sebut kemanisan iman. Mana ada istilah lain Nabi sebut? Nabi ada sebut kemasinan iman ada? Nabi sebut kemanisan iman. Macam mana kemanisan iman ni? Kita tak boleh nak jawab. Sebab Nabi pun tak jawab. Sahabat pun tak jawab. Tabi'in pun tak jawab. Tabi'in pun tak jawab. Hal tu ditinggalkan. Sehingga mereka mengatakan bila kamu rasakannya, barulah kamu mengetahuinya. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Kalau kamu tidak merasakannya, kamu tidak akan mengetahuinya. Kalau tuan-tuan tanya saya pun tak tahu nak abang. Apa pasal saya tak tahu nak abang? Sebab saya tidak merasakannya. Jujurlah. Kan? Kalau tanya tuan-tuan pun tak tahu nak abang macam saya. Pasal apa? Pasal kita sama-sama tidak merasakannya. Boleh faham tu? Simple kan? Tapi kalau kita merasakannya, pun kita tak boleh abang juga. Boleh faham? Kalau kita merasakannya pun kita tak boleh abang. Pasal apa? Pasal dia termasuk dalam sir. Yang kita tak tahu nak cerita aku mana? Garam rasa apa? Masin. Kan? Garam rasa apa? Masin. Masin, garam. Garam, masin. Dekat tu yang kita boleh abang. Betul tak? Macam mana garam ni? Lah garam masin lah. Masin macam mana? Masin macam garam. Betul tak tuan? Kita ambil rasional. Rasional itu sebagai asas untuk kita tak ada masalah apa. Kita even kita punya discussion macam mana masin? Masin macam garam. Macam mana garam? Garam masin. Dia tak habis. The answer is not ending. Dekat tu ya. Baik, kalau kita nak selesaikan juga masalah tu, macam mana? Nak selesai juga masalah garam masin garam, nak selesai macam mana? Ngangam mulut tahu seketul pok masuk. Rasa tak? Rasa. Tu garam. Boleh faham saya sebut itu? Macam itulah iman. Macam itulah khusyuk dalam sembahyang. Bila Allah Subhanahu Wa Taala campakkan di dalam hatimu, maka ketika itu engkau akan merasakannya. Baik iman, baik khusyuk, baik apapun yang sifat dia adalah hakikat. Boleh faham tak? Daripada hakikat itulah baru ma'rifat. Ma'rifat ini adalah tajalli. Itu istilah ilmu tasawuf. Ma'rifat adalah tajalli. Tajalli maknanya Allah buka kepada kita supaya nampak, supaya faham, supaya tahu kebesarannya. Dan tajalli itulah yang saya dah sebut Allah bukakan. Sahabat Nabi Allah buka kepada Sayyidina Fatimah, Allah buka. Banyaklah tuan kalau kita baca dalam riwayat dalam kitab kita ni pun banyak. Nanti kita akan jumpa. Orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tajalli. Orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala buka sehingga mereka jumpa dengan ma'rifatullah. Dan itu termasuk keinginan kita. Pasal kita orang mengaji kita faham, orang tak mengaji tak faham apa, tak peduli apa, makrifat tak makrifat. Janji soru jangan miss. Janji mau soru mau ada. Jadi hidup tu fikir muka darah. Allah Taala cerita kita hidup fikir muka darah ni tak lebih daripada kerbau, lembu ataupun binatang ternakan. Kan? Pagi keluar cari muka darah. Sementara keluar tu kencin, berak, menceretet, merata. Orang pun macam tu juga. Kalau pagi kira keluar cari muka darah, lepas tu dia tak ada kerja lain, dia mesti kencin berak mata punya. Kan? Kencin berak ni tak tahu nak cakap lah kan. Lepas tu balik tidur. Kan? Lah ni dia ada lagi satu aktiviti balik naik basikal pula. Kayuh basikal, cycling. Kan? Tak tu. Nah. Takkan itu hidup kita, takkan begitu ya. Tak. Asas kepada hidup kita itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Itu asas dia. Asas kepada hidup kita ni, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Saya dah sebut dah kepada tuan-tuan, liya'budun. Dia mai kita punya peta minda kita turun ke bawah tu, ubudiyah, liya'budun, ubudiyah, itu dia. Itu tuntutan kita. Dan termasuk dalam ubudiyah hal kita duk bincang ni. Hang mesti capai, hang mesti betul syariat, hang mesti betul tarikatnya, hang mesti betul hakikatnya, hang mesti sampai kepada hakikatnya, dan Allah menganugerahkan kepada hang ma'rifatullah. Mesti. Kan? Semua kita harap kalau tak sampai pun kita berusaha untuk sampai, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kita di akhirat kelak. Yang kita nak elak, kita tak berusaha. Ini perangai munafikin. Kalau ikut kaedahnya, perangai munafik. Dia tak usaha apa-apa, dia tak ada kaitan. Pasal apa? Pasal dia tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham saya sebut tuan? Balik kepada hal kita, keselamatan jasad terletak pada sedikit makan. Jaga. Maksud dia jaga. Jaga supaya kita tak buruk adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab lain ada membicarakan soal ni. Dia kata walaupun makan itu harus. Antara yang membicarakannya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib. Dia kata makan ni harus. Memang boleh makan, tapi dalam konteks kerohanian, harus itu boleh menyebabkan kita buruk adab dengan Allah SWT, yang akhirnya merosakkan hubungan kita dengan Allah. Buruk adab ni yang macam kita sebut lah, Pak Mentua bermarah ni kan. Kita kalau kita nak pinjam duit KWSP, Pak Mentua nak awak keluar, dia kena elok adabmu kan. Pak Mentua kata aku apa jadi tangi nak mutabak, tak apa-apa, don't worry, I keluar dia beli nanti I main hantar apa, don't worry. Oh, dia kenal tu adab pun nak bagi cantik sungguh. Jalan depan dia tu melengkung pi lah, gimana pun. Adab pun cantik tu. Insya-Allah dia dapat dia lebih tapak clear dah duit kalau SP kalau anak leh. Baru dia itu. Ini sampai tak ada adab langsung dengan Pak Mentua. Contohlah saya kata ni, tidak ada kena-mengena dengan hidup maupun telah mati. Lepas tu dia harap Pak Mentua nak bagi pinjam duit KWSP dia, tobat lahum dia tak bagi. Itu manusia dengan manusia. Saya ambil contoh aja, Allah Ta'ala maha kuasa, maha sempurna, maha segala-galanya. Lebih-lebih lagi lah kita nak kena perelok adab. Nak kena perelok adab. Dan tujuan ilmu tasawuf tu yang saya sebut akhlak adab, itulah dia. Nak bagi ada adab tu. Adab sebagai orang yang beriman kepada Allah, dia panggil adabul mu'minin. Adab orang beriman. Baik, Nana, clear nah? Baik. Yang keduanya keselamatan roh pada sedikitnya dosa. Keselamatan roh. Kita ada dua elemen. Kita hidup ni dengan dua elemen tersebut. Dan kita tidak boleh mengabaikan mana-mana elemen pun daripada dua elemen. Kalau kita abaikan elemen jasadiah pun kita tak boleh nak hidup. Kan? Apatah lagi kalau kita mengabaikan elemen ruhaniyah, lagi-lagilah tak hidup. Bahasa mudah cakapnya, kalau rohaniah itu tak ada, pukul 11 tadi dia berbubuh dalam liang lahat. Macam pakcik saya kemarin pakcik saya semalam, pukul 9 malam Pak Isyak kami simpan. Macam tu lah tuan. Tak salah pandang orang, pandang kita. Kita pun kan macam tu. Pasal apa orang pergi bubuh pukul 11 liang lahat? Pasal roh dah tak ada. Apa perlunya roh? Roh perlu untuk menghidupkan jasad. Jika tak ada roh, maka jasad pun orang buh liang lahat. Dia tak boleh duduk atas darat ni, tak boleh. Saat ni dia busuk lah, macam-macam hal lagi lah. Maka dia kena buh liang lahat. Boleh faham tuan? Jadi menunjukkan dia kena dua. Dan dua-dua itu ada keperluannya, ada tuntutannya. Ada keperluan ke atas dia dan ada tuntutan ke atas dia. Tuntutan jasadiah. Hang kena makan tak boleh. Sebab itu kita pukul 12 tengah hari pakai darah. Pukul 4 tutuh pula lagi. Lepas maghrib lagi beralun pula. Kan, makan malam je pun. Kan, pukul 12 tengah malam kawan-kawan ajak keluar pula dah tutuh siapa pula siapa. Kan. Lepas tu jaga pula pukul 3 pagi, bukan nak mungkin main tahajud. Jaga tengok apa ada lapak pula dah. Tengok ada lah mi goreng hak malam tak dia pergi pengat tutuh mi goreng pula salah. Apa dia? Tuntutan jasadiah. Selain daripada itu, tuntutan jasadiah kena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang zahir sifatnya. Sembahyang, puasa, zakat, haji, sebagainya. Itu semua tuntutan jasadiah. Dan ada pula tuntutan ruhiyah. Yang saya sebut kepada tuan-tuan semua ni.
Yang kita sedang berbicara dia tuntutan ruhiyah, di mana tuntutan ruhiyah itu ada 4. Pertama disebut ruh tu sendiri, hak dikatakan urusan Allah, hak disebut ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul huwa min 'indillah. Wahai Muhammad, bila ditanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Kita tak jawablah tu. Kita tak mau campur apa kita bukan ngerti. Baik. Lagi elemen kepada ruh, termasuk ruh. Yang keduanya adalah akal. Betul tak? Betul ya? Pak Ji, mana-mana ni saya bukan ingat. Ruh, mula ruh, lepas tu akal, lepas tu saya tak bak dia. Yang nombor 2 akal. Okey, akal. Nombor 3 hati. Akal. Nombor 2 akal, nombor 2 tu akal. Okey, nombor 2 tu akal, nombor 3 hati, nombor 4 sir. Fatimah Cikgu Razak takut saya tak kenal, saya sebut. Tapi saya rasa tak lari dah tu. Sir kan? 4. Itu elemen roh. Okey, roh yang sabit daripada kalau tak ada kita mati, hak tu kita tak bincang. Pasal hak tu Nabi pun orang tanya, Nabi tak jawab. Nabi kata urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah perintah begitu. Tapi yang kita boleh jawab, yang kita boleh bincang, akal. Kita boleh bincang. Kan? Maksud akal di sini adalah supaya akal itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Itu maksudnya. Bila akal tak bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, maka terbitlah hati yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Hati di sana subjek tu perasaan. Timbullah perasaan, timbullah rasa yang tak bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Boleh faham tak? Boleh faham maksud saya nak? Jelas tak? Saya takut tak ni berlaku kekeliruan. Kekeliruan pun tak apa lagi, takut tak tahu apa. Okey, clear tak? Tu. Jadi akal tidak bertentangan dengan Allah SWT dan Rasul, maka akan menerbitkan, akan mengeluarkan perasaan yang tak bertentangan dengan Allah SWT dan Rasul. Hasil daripada sana, maka terbitlah daripada kerohanian tadi sir, rahsia. Rahsia itu sebenarnya kalau kita bercakap tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dia duduk di antara hakikat dengan makrifat. Rahsia, sir tu dia duduk di antara hakikat dengan makrifat. Sedangkan dalam konteks kerohanian yang kita sebut rohaniah tadi itu, dia termasuk dalam sir, dia duduk di antara sir. Kalau tanya sir itu apa? Sir makna rahsia. Rahsia itu apa? Macam saya contohkan tadi lah. Rasa manisnya iman, nak cerita aku mana? Rasa khusyuk dalam sembahyang, nak cerita aku mana? Dia boleh cerita bila aku khusyuk ni, aku khusyuk ni, khusyuk aku mana? Aku teringatlah makan mi goreng itu tukang khusyuk, itu merapu kan? Kalau dia boleh cerita pun tak khusyuk dah kan? Nak cerita aku mana? Dia tak boleh nak cerita. Tu yang disebut sir tu. Bukanlah rahsia daripada rahsia agama. Agama ni tak ada rahsia. Liyuzhirahu ala dini kullih. Agama ni dizahirkan oleh Allah SWT seluruhnya. Nak habang kata tak ada rahsia dalam agama ni. Yang dimaksudkan dengan rahsia itu adalah perkara hakikat, seumpama kita sebutkan tadi. Boleh faham? Jadi di sana. Jadi rohaniah yang kita maksudkan tadi, yang kita nak kena bagi pengisian. Kalau jasad ada keperluannya, ada tuntutannya jasadiah, maka rohaniah punya tuntutan pun ada. Rohaniah pun ada tuntutan, ada keperluannya. Apa dia? Akal kita mesti diberi, mesti dimasukkan dengan fitrah wahyu. Akal mesti dimasukkan dengan fitrah wahyu dan sunnah Nabi. Dalam arti kata yang lain, akal kita mesti orang kata apa? Memikirkan wahyu Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tu. Barulah dia akan betul. Pasal akal ni asas mustahak tuan. Akal ni asas mustahak. Abdul Haris Al-Muhasibi tulis dalam kitab Risalah Mustarsyidin. Dia kata sekiranya betul akal, maka betullah yang lain. Sebab itu kita mengaji dalam ilmu usuluddin, kita duk bincang bab pemikiran qadariyah. Tu akal lah tu. Kan? Pemikiran Mu'tazilah. Bincang pemikiran dulu, baru kita bincang kesesatan dia apa. Kan? Kesesatan itu berpunca daripada pemikiran dia.
pemikiran tu, pemikiran apa ni, apa faktor pemikiran yang menyebabkan dia sesat ni? Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dia punya jawapan dia. Boleh faham saya sebut begitu? Maka di situlah dalam hal ni akal tu dia duduk dalam kategori ruhiyah yang kita kena apa betul dia. Tak boleh duk biar dia bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi. Dia bercanggah dengan Quran ni, tak boleh kira apa yang akal apa ni. Tak ada akal yang orang mengik. Kan tak ada orang begitu kan, berlambak orang bercanggah dengan Quran sunnah Nabi ni. Contoh satu. Okey, daripada akal yang tak bertentangan dengan Quran ini akan menyebabkan hati. Yang ketiga adalah hati, akan menyebabkan hati itu tak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Yang simbolik kepada hati tadi saya terjemahkan bagi mudah faham adalah rasa dan perasaan. Rasa dan perasaan yang tak bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Tu. Ini duk-duk dia canggah dengan Allah Ta'ala, tak puas hati dengan Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala bagi dia sakit, dia tak puas hati. Aku semayang tak berhenti pasal apa sakit. Dia kira lagu tu pula dah kan? Nak elok bayang benda apa benda, aku buat salah apa yang Tuhan bagi kat aku lagu ni. Lagi share jenis lagu ni kan? Aku buat salah apa yang Tuhan bagi aku. Dia baca dia buat salah apa, dia tak tahu dia salah pagi petang siang malam sama-sama. Mayang benda apa benda, dia boleh tanya aku buat salah apa. Contoh saya katakan begitu. Ini semua menunjuk kepada rasa yang tak berbetulan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Boleh clear saya sebut tuan? Okey. Daripada rasa ni, daripada roh yang kita tak bincang, kemudian akal, daripada akal itu dia jadi perasaan, rasa, daripada rasa ni maka Allah Taala anugerahkan sir. Allah SWT anugerahkan sir. Sir itulah dia panggil ruhiyah, termasuk di antara perkara ruhiyah yang Imam Ghazali kutip daripada perkataan ulama, keselamatan roh pada sedikitnya dosa. Mari kita tengok. Apa maksud keselamatan roh? Keselamatan roh pada sedikitnya dosa. Maksudnya kalau dosa kita semakin sedikit, maka perasaan kita semakin bercambah. Ruh kita semakin bercambah. Saya declare semua benda tu. Kalau semakin sedikit dosa kita atau tak ada langsung dosa, maka hati kita, ruh kita macam cermin. Ruh kita ibarat macam cermin. Dia boleh pantul diri kita. Bukan cermin. It's not a mirror. It's not a real mirror. Tapi saya katakan macam. Macam ni merujuk kepada ibarat, di mana cermin tu boleh pantulkan diri kita. Kita tengok muka kita di cermin, tadi kita tak perasan pun. Tengok muka cermin, ada nasi di biak mulut. Boleh faham? Contoh. Maknanya cermin tu tadi dia pantul apa yang tak kena di kita. Boleh faham? Boleh ya? Maka roh pun bila dia bercermin seumpama itu, dia boleh pantul mai kat kita, tang mana kita tak kena, tang mana kita tak betul, tang mana kita tak elok. Kan? Dalam hal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham saya sebut? Kalau roh kita menjadi cermin kepada jasad kita, kita akan rasa bersalah bila bersalah. Ini salah pun tak rasa apa ni. Aku kat tu, kau orang lain. Ya Allah, jadi ke mana kita ni? Kena fikir lah kan. Salah tak rasa apa. Boleh nganga tengok gamak Filipina, syok gamak Filipina lah ni, ada satu filem tu. Syok. Nganga tengok gamak Filipina, tengok sedang nak asak dah. Lohong tak meyangi tu nganga tengok Filipina. Tak ada rasa pun. Boleh faham? Ambil ibarat ni tuan-tuan. Boleh faham? Jadi kalau saya kata tuan marah saya, aku kata kat diri aku tak faham. Aku tak ada marah aku. Rasa tak ada. Jadi tu yang kita nak sebut balik tu. Bila dia berdosa, bila salah, dia rasalah dia salah. Daripada rasa salah itulah, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah aku bertaubat kepadamu. Baru dia berlaku benar tu. Kan? Taubat ni tuan-tuan, hak sebenar-benarnya ialah yang rasa bersalah. Astagfirullah, lepas mayang tak rasa bersalah tu, tak ada apa. Aku tak tahulah boleh pahala ke tak, biar Allah Ta'ala bagi pahala lah. Betul lah. Kan? Astagfirullahalazim, astagfirullah, tahlil nak makan kenuri. Depa buh dah lauk apa semua, huluk mai dah. Kan? Nampak dah kambing golek, nampak dah. Tu astagfirullah penuh mulut. Astagfirullahalazim. Kira lagu tu.
Kan? Minta ampun yang kita maksudkan tadi itu adalah minta ampun yang terbit daripada rasa bersalah. Boleh faham tuan? Maka kerana itulah Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kerana itulah Allah Ta'ala kata aku kasih kepada hamba aku yang bertaubat. Pasal apa Allah kasih? Pasal dia ada sedar diri. Taubat nak tak ada sedar diri ni tak terpakai lah. Boleh faham tersebut? I'm right? Kan saya tak betul kan? Kalau saya tak betul pun tuan-tuan kata tak betul, tak ada apa saja. Bukan ada masalah apa, kita duduk berbincang dia kan. Tu. Boleh clear lah? Jadi kita nak cari itu dulu. Nak cari sedar diri. Sedar diri ini mai kok mana? Mai bila ruhaniyah kita jadi seperti cermin. Kalau tidak kita akan nampak. Tak nampak dosa. Memang dosa tu tak nampak pun. Kan? Yang menyampaikan kita kepada dosa itu adalah rasa berdosa. Rasa pun tak ada lah mainan. Macam saya duk sebut awal dalam hal-hal kita bincang ni, nak ada rasa apa tuan? Masakan dia tak tahu apa pun, tak tahu hubungan apa pun, nak rasa apa? Boleh faham tuan? Okey, balik pada kita. Jangan pinjau kan. Keselamatan roh pada sedikit dosa. Kita kena mengurangkan. Cari jalan supaya dosa kita kurang. Sehingga rohaniyah kita itu bersinar bagai cermin tadi. Rohaniyah kita bersinar, terang, jelas macam cermin tadi. Dia kena macam tu. Cara dia lagu mana? Bersihkan akalmu. Ini termasuklah para ulama kata nak khusyuk dalam sembahyang. Bersihkan akal fikiranmu supaya tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu Taala dan Rasul. Nescaya bersihlah hatimu. Nescaya jadilah hatimu itu seperti cermin kepada dirimu. Itulah kita pun nak cari ayat tu tuan. Jangan kata tuan-tuan, jangan kata tuan-tuan. Saya pun pulun nak bagi tu, nak bagi jadi cermin juga lah. Tapi tak boleh bela lah. Tak tahu kan. Bukan Allah Ta'ala tak bagi kita, Allah Ta'ala bagi kita ni tak sungguh-sungguh ke mana kan. Baik. Boleh faham nak? Boleh faham nak? Jadi mai kita mengurangkan dosa. Lagu mana nak mengurangkan dosa supaya roh kita selamat ni? Lagu mana ni? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Mari kita cari Allah Ta'ala kasih ni. Kita bertaubatlah. Kita minta ampun lah. Kan? Secara ringkasnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Lagu mana nak bertaubat wahai Rasulullah?" Rasulullah kata, "Katakanlah astaghfirullahalazim, summa astaghfirullahalazim, summa astaghfirullahalazim, summa astaghfirullahalazim." 3 kali, 4 kali. Ada satu riwayat kata 3 kali, ada satu riwayat kata 4 kali. Sahabat tanya kat Nabi. Kan? Nak tobat lagu mana wahai Rasulullah? Rasulullah kata kamu beristighfarlah kepada Allah. Kan? Kemudian sahabat tanya kemudian tu maksud sahabat pun ada lagi nak dikata. Rasulullah kata summa astaghfirullahalazim. Summa sahabat tanya kemudian apa lagi Rasulullah? Astaghfirullahalazim. Maksudnya ulang-ulangilah menyebut astaghfirullahalazim. Kemudian disambung pula oleh berbagai-bagai warat hadis alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, begitu beginilah banyak. Kan? Jadi tak kisah halal lagu mana pun, yang penting kita beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang tak bertentangan dengan Allah, dengan hati yang tak bertentangan dengan Allah, maka Allah akan bagi kepada kita sir atas taubat kita itu tadi. Sir itu termasuklah saya katakan rasa berdosa, rasa bersalah, rasa diampunkan, rasa disayangi, rasa dikasihi. Semua rasa-rasa tu baru dia berlaku. Maka kalau tidak, tak ada rasa apa. Cik tanya lah tuan, tuan-tuan berasa ada Allah Ta'ala sayang kat tuan-tuan? Kita tanya diri kita masing-masing. Kalau ada pun rasa, itu bukan rasa sebenarnya. Kalau ada pun dalam konteks yang umum saya katakan, kalau ada rasa, Alhamdulillah. Don't ever talk, dan tuan-tuan tak boleh bagi tahu siapa-siapa pun, kerana nak cerita tak boleh. Kalaupun ada, tapi umumnya tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Tuan-tuan ada rasa ada Allah Ta'ala sayang kat tuan-tuan? Kalau ada pun aku dengar orang kata Allah Ta'ala lebih sayang kat kita. Aku dengar orang kata, ataupun aku dengar hadis, aku dengar begitu, aku dengar begitu. Soal dengar itu satu soal. Soal hang ada rasa ke tak diri hang sendiri. Boleh faham tak tuan-tuan? Kerana kita ni hidup bukan kita mati. Kalau mati cerita lain. Bila sebut ada rasa, itu soalan kepada orang hidup. Kalau kita pergi tanya mayat, "Weh hang ada rasa?" Orang kata kita 3 suku. Boleh faham? Jadi pertanyaan kepada orang hidup ni salah ke tak salah kalau saya tanya, "Adik ada rasa Allah Ta'ala sayang kat adik?" Tak salah kan? Pasal pertanyaan itu untuk orang hidup.
Kalau soalan tu dikemukakan kepada saya akan jawab aku tak tahu Allah Taala sayang ke tak, aku tak tahu rasa sayang tu lagu mana apa. Jawab tu, itu yang betulnya. Atau tuan-tuan tak setuju dengan saya? Saya bercakap daripada hati. Tuan-tuan bercakap daripada mungkin ilmu. Mungkin tuan-tuan dengar Allah Taala lebih sayang. Itu kita dengar ilmu. Hang sendiri lagu mana? Hang sendiri. Kita tak mau hal ilmu satu hal. Ilmu menyuluh kita. It's okay. Kita accept yang tu. Tapi kita punya life, kita punya diri kita sendiri lagu mana? Kalau berdosa pun kita tak berasa berdosa. Kita nak boleh nampak kan Allah Ta'ala sayang kita, kasih kita terang Melayu. Tak nampak muka darah tuan. Tak usah ada pemohong lah. Ini adalah psikologi tuan. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, psikologi dia duduk di atas. Bawah pada psikologi, metafizik. Bawah pada metafizik, apa nama dia panggil apa? Estetika. Bawah pada estetika adalah etika. Saya dah sebut dah kepada tuan-tuan dalam kuliah lepas. Rasulullah SAW membentuk pemikiran sahabat nak keluar daripada jahiliah kepada Islam. Bukan satu kerja mudah, tapi Rasulullah berjaya membentuk pemikiran sahabat. Daripada pemikiran ini, maka sahabat-sahabat pun bertanya tentang Allah. Rasulullah menunjukkan kepada sahabat, memperkenalkan kepada sahabat tentang Allah SWT. Metafizik berlakulah metafizik. Sahabat-sahabat pun nampak, reti, faham tentang Allah SWT. Daripada sana terbentuklah peribadi syakhsiah yang sangat cantik, sehingga disebut generasi Al-Quran. Siapa? Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Padahal piang tak boleh kira apa langsung sebelum tu. Betul kan tuan? Kan? Daripada syakhsiah kepribadian yang baik itu tadi, terzahirlah akhlak dan adab yang sangat sempurna, sehingga Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar? Apa tak kenanya di sana? Tak benda tak kena pun. Sebab balik kepada hal saya kata tadi, psikologi. Psikologi apa? Pemikiran dan psikologi. Psikologi yang duk mengaji, psikologi yang duk mengaji ilmu psikologi, semua tu ilmu pemikiran lah. Bukan ada benda lain pun. Boleh faham? Clear lah? Saya sebut nak? Baik, bersihkan di sana, insya-Allah. Bersih pemikiran kita, bersihlah hati kita. Bersih hati kita, Allah akan buka sir di antara kita dengan Dia. Saya nak abang bahasa lain, saya pun tak kerti. Allah buka sir, Allah buka rahsia di antara kita dengan Dia. Bila Allah buka itu, barulah kita tahu masin tu apa. Tak perlu dah orang nak punggai garam masuk dalam mulut kita. Kita boleh tahu masin tu apa. Ibarat kan? Kita boleh faham, kita boleh reti. Boleh faham lah? Baik. Dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada khairul anam Muhammad SAW. Keselamatan agama terletak pada membaca salawat kepada Nabi SAW. Apa dia ni? Ringkasnya nak abang kita oleh kerana masa kita berjalan begitu pantas. Nah abang kat kita kata agama, keselamatan agama ni terletak pada sejauh mana kita rasa terikat dengan Nabi SAW. Itu bahasa ilmu tasawuf. Bahasa ilmu usuluddinnya ialah tasdiqun nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minad din bid darurah. Boleh faham aku cakap Arab tu? Itu matan Arab tu. Matan Arab. Nak habaq kata asas kepada akidah mukminin ni adalah tasdiqun nabiyina, tasdik terhadap nabi, mentasdikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu asas terhadap akidah. Saya tak tahu lah tuan-tuan pernah dengar tak pernah dengar, tapi saya baca kitab Tuhfatur Raghibin, itulah benda yang diajak kepada kita, dan jumhur ulama sebut begitu. Asas dia ialah kita terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab semua perkhabaran mai daripada Nabi. Isn't it? Syurga ke neraka ke, dosa ke pahala ke, rukun iman yang 6 termasuklah percaya kepada Allah, beriman dengan Allah. Tu Nabi yang khabar kepada kita. Kalau Nabi tak khabar kita, mana nak erti? Maka asas dia adalah sejauh mana hang accept Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a messenger, sebagai pesuruh Allah yang hantar mereka kita, bawa mereka kita petunjuk, bawa mereka kita seluruh information tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rukun iman yang 6. Boleh faham? Itu asas dia. Lepas itulah baru ilmu usuluddin bicara tasdiqun bil qalbi, tasdik dengan hati dan sebagainya. Tu. Maka samalah dengan konsep ilmu tasawuf ni. Keselamatan agama terletak pada membaca selawat. Hakikat membaca selawat itu adalah hang tara mana terima Nabi, hang tara mana terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu asal dia. Sebab apa? Sebab di akhirat esok Nabi akan bagi syafaat
jahat tara mana, piang tara mana pun kawan tu, bila dia pernah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan dia ucap la ilaha illallah sahaja, Nabi tak boleh bagi syafaat. Ada kan dalam perbincangan ilmu usulin, ada orang yang mengucap la ilaha illallah wa ali waliyullah. Sebagai contohnya kelompok Syiah kita katakan, Nabi tak boleh bagi syafaat. Yang Nabi boleh bagi syafaat, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muktamad pada sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, ittifaq sekaliannya, bahawa siapa yang mengucap kalimah tu, yakin kalimah tu, maka jahat tera mana masuk neraka apa semua, Allah dengan izin Allah SWT, Nabi akan bagi syafaat untuk ambil masuk dalam syurga, untuk keluarkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga secara ringkas. Jadi itu maksud keselamatan agama tadi tu. Boleh faham tak? Jadi kalau kita lah, jangan munafik. Nah, kita pun jangan munafik. Munafik satu hal. Macam mana munafik? Dia lostak dia ya hanana, ya hanana, ya hanana. Mai Tamaria Jaya Korea punya ni pula. Ini munafik. Munafik dalam implementasi secularism implementation. Maksud dia nak suruh kita terima, aku boleh jadi taliban, aku boleh jadi pelak, tadi aku boleh jadi haram jadah, tadi aku nak jadi apa pun boleh. Nak suruh kita accept benda ni. Ini sekular. Tak boleh dia bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran kata, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq. Jangan kamu campur adukkan di antara yang hak dengan yang batil. Jangan. Wa taktumul haqq, nescaya binasa habis yang hak. Iman hak betul itu berlingkup habis. Pasal apa? Pasal campur aduk di antara yang hak dengan yang batil. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang hak mesti diamalkan, mesti dipegang, mesti dipikul, mesti dibawa. Yang batil mesti ditinggalkan, mesti ditolak, mesti dicampak dalam lombong, tak boleh guna. Itu realiti dia. Lepas tu nak suruh kita accept. Oh, aku pun ya hana-hana ya. Oh, pelbai juga. Kan? Boleh faham saya semua? Faham tak apa? Jangan sampai saya kata terus-terus. Simple kan? Tu tak mau. Kita tak mau yang tu. Kita nak sungguh-sungguh kita terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terikat sungguh, teringat hati dan perasaan kita terikat dengan Nabi. Dengan Allah sepasal, dengan Nabi sepasal. Allah sebab dia memberi petunjuk kepada kita. Nabi menjadi penunjuk kepada kita. Yang sekira-kira kalau Nabi tak tunjuk kat kita, kita bukan nak erti pun Allah Ta'ala tunjuk apa. Arab, hak Quran tu bahasa Arab pun tak erti apa. Kita Melayu nak erti. Boleh faham tuan-tuan? Oh, Arab, bahasa Arab tu bahasa dia. Tak erti apa kan? Tunggu. Tu. Boleh faham? Makna Nabi ni, Allahu Akbar, kalau tidak sabit dengan dia, maka kita tak tahu agama. Kita tak erti agama, kita tak erti Islam pun. Kalau kita tak erti Islam, bahasa mudahnya apa? Sebab itu tak salah saya kata, kita ni kalau tak sabit dengan Allah Ta'ala, hentak Rasul main, hentak pekat jadi Hindu habis. Bukti sejarah ada apa tuan? Di Jawa sana ada dengan Borobudur skipnya besar. Kita di sini pun kesan-kesan tamadun Hindu banyak. Candi di Mabuk, candi ya panggil. Mabuk sebagai warisan kerajaan Hindu Langka Suka. Sampai ke Berwas, kan kecil kerajaan Hindu Langka Suka. Tidak Tamdan kerana mau Tamdan, Arumugam Pilai. Allahu Akbar. Nabi. Maka kita hari ini duduk dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam agama yang suci murni, Nabi. Maka daripada fahaman tu, inilah nak bagi tahu kepada kita. Nak bagi tahu kepada kita keselamatan agama terletak kepada membaca selawat kepada khairil anam, membaca selawat kepada Nabi sebagai tanda terikatnya kita dengan Nabi. Rasionalnya kalau kita duduk terikat dengan Nabi, kita nak cari apa yang Nabi ajak. Betul tak tuan? Rasionalnya kalau kita ada perasaan terikat dengan Nabi, kita akan cari apa yang Nabi ajak. Itu tuan, itu sikap orang mukmin. Berbeza lah dengan sikap munafik tadi. Dia habaklah kata dia ada terikat dengan Nabi, tapi dia tak akan cari Nabi ajak apa kan? Dia akan campur aduk perkara yang bercanggah, tak kira lagu mana pun. Tapi orang mukmin dia bukan sikap macam tu. Dia nak cari apa yang Nabi ajak, dia nak follow, dia nak ikut, dia nak jadikan sebagai pegangan kan? Itulah maksudnya. Takkan Nabi ajak kita campur yang hak dengan yang batil. Maka tak mungkin, justru tak mungkin. Itulah
keselamatan agama terletak pada mereka yang membaca salawat kepada khairul anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala memerintah kita lagu tu. Selawatlah kepada Nabi banyak-banyak tuan-tuan. Nah, selawat kepada Nabi. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tak ada nak baca tuan-tuan. Saya berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ni, kita nukilkan pada malam ni. Saya nukil kepada tuan-tuan malam ni, saya bercakap banyak malam ni tuan-tuan. Sebenarnya saya kutip daripada kitab Irsyadul Fuhul. Apa yang saya bercakap tu, saya kutip daripada kitab Irsyadul Fuhul lil Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, seorang ulama besar. Murid kepada Imam Juwaini atau Imamul Haramain. Murid kepada Imam Juwaini, Imam Malik bin Abdullah Al-Juwaini ataupun Imamul Haramain, imam dua tanah haram yang saya sebut kepada tuan-tuan. Dia jadi imam sembahyang maghrib di Masjid Nabawi, dia juga jadi imam sembahyang maghrib di Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram. Itulah dia, Imam Syaukani, murid utama. Jadi saya baca kitab dia, saya berbincang dengan tuan-tuan pada malam ni. Seperti malam-malam yang lepas pula, kan, daripada persepsi kitabnya. Nah. So saya berhenti setakat tu. Kalau ada tersalah, tak faham, tuan-tuan catat di kitab, supaya boleh kita berbincang. Tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Ada soalan apa yang saya boleh jawab tentang wallahu a'lam biswabi atau kama qala. Masa sikit. Beli di mana Pak Ji? Beli di mana? Sama-sama lah bahasa, sama lah. Okey, sama tak apa. Sebab saya tengok ada 3 translation. Satu wholesale punya translation, yang ni penawar penerbitan 1000 dinar punya translation. Kemudian ada lagi satu translation Hidayah punya translation, semua sama. So okey lah kan, mana kita nak beli pun tak ada masalah apa. Daripada Arab kepada Melayu. Baik, ada soalan yang saya perlu jawab tuan? Any question? Tak ada apa? Oh, mudah faham lah, alhamdulillah. Yang ngaji mudah faham ni syok. Tak ada confuse apa tuan? Kalau ada confuse pun tak ada apa, okey lah. Saya rasa saya bercakap tu pun teratuk, no? Teratuk aja. Apa nama Haji? Teratuk dah saya cakap kan, terabut. Boleh ha? Boleh dah. Tuan-tuan, kalau saya cakap tak teratuk pun tuan-tuan abang lah, maklum lah. Kan? Tak jadi profesor lagi. Profesor pun merapu. Ya guna kan? Saya rujuk kepada Zul Al-Bakri, Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya rujuk 2-3 perkara dia. Dia kata entah mai kuliah, entah mai duduk kuliah, anda angkat entah jadi profesor lah. Saya duduk cengah dengan dia 2-3 soalan dia apa pening nak jawab. Saya apa je duduk mengaji. Bila mengaji saya tanya, saya pasien saya lagu tu, aku tak pedulilah hang profesor tak profesor kan. Aku janji aku mau aku faham. Hang kena bagi penjelasan sampai aku faham. Lagi aku tak faham, bermakna orang lain takkan faham. Hang saya kata apa? Dia kata payah entah mai duduk kuliah. Kan. Profesor Zulkifli Al-Bakri, salah seorang yang ahli dalam usuluddin dan tasawuf. Wallahu a'lam. Tak ada soalan apa tuan? Baik, kalau tak ada apa tuan-tuan, siapa nak minuman za'faran untuk merawat diri seperti mana yang saya sebut pada kuliah-kuliah lalu macam biasa. Cuma satu testimoni yang terbaru yang 2 hari lepas saya ambil daripada Ria Jaya, kanser usus. Kanser usus nak jalankan operation pada 24 hari bulan ni. 24 hari bulan ni dia nak jalankan operation kalau ikut-ikutlah. Tapi 4 hari lepas, 5 hari lepas dia pergi check balik di hospital, doktor declare tak perlu operation lah. Pasal dia punya luka usus dia yang nak dipotong sambung tu dah sembuh. Dah menunjukkan tanda-tanda dah sembuh. Mana tak ada nanah dah apa semua dah elok dah usus tu, berarti tak perlu dipotong. Doktor pun pesan kat dia, okay, you rawat apa dengan diri you pakai yang tu terus. Sebab potong usus ni lagi masalah. Kita duk dengar orang potong usus sambung tu kanser usus. Saya ada lately lah, bila saya buat minuman yang 50% ni, lately ni saya ada satu kes kanser usus yang dah sembuh tanpa operation, dan dia mengamalkan minuman za'faran lebih kurang 3 minggu. 3 minggu dia duk amal. Tapi masa dia amal tu dia berak keluar macam-macam lah, dengan ada nanahnya, dengan busuknya, dengan macam-macam. Alhamdulillah, itu sebagai testimoni yang kita boleh share lah, selain pada testimoni-testimoni yang saya sebut pada tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhul arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bayyinana
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. استغفر الله العظيم.